Satu. Ada? Nampak tak? Okay, thank you. Selamat pagi ya. Dan welcome to our Teppanyaki untuk minggu yang baru. So, ini adalah hari apa? Today adalah hari last day. Last day untuk semua skor A ya. Skor grade A 5 CC. So, siapa di sini sudah buat 5 CC ada tak? Bagi sipu 5. Siapa sudah buat 5 CC Mia? Ada? Tunjuk 5. Tunjuk 5 dalam chat. 5. Okey. Wah, ramai. Okey, 5. Tahniah. Okey. Sifu nak ucapkan tahniah kepada semua yang sudah capai 5 CC ya. Bagi yang belum capai hari ini last day, anda masih sempat lah skor A dalam 5 CC. So last day pun boleh boleh jadilah, boleh sponsor 2 orang, 3 orang, 5 orang VIP pun boleh. So yang penting adalah you mau. So semalam dekat Teppanyaki International, Sifu ada share satu law. Itu adalah law of belief. Apa itu law of belief? Law of belief adalah apa yang kita percaya. Itu sangat penting. Apa yang kita fikir. So kita akan jadi apa yang kita fikir. Faham tak? So you are what you think. You are what you say. Okay, kita akan jadi apa yang kita cakap. So apa yang you fikir, apa yang you cakap itu sangat penting tau. Kenapa? Because itu akan membentukkan anda. So that's why you kena sangat berhati-hati FBO kita di sini. Kita kena sangat berhati-hati bila kita fikir sesuatu dan juga apa kita cakap sesuatu. So kalau you cakap tak boleh lah ayah Sifu susah lah. Start your journey pack susah nak push lah. Susah nak dapat downline sekarang. Sifu susah nak sponsor VIP sekarang. Okay. So bila you cakap benda ini, apa akan terjadi? Dia akan membentukkan kamu, anda. Because you are what you say. So kalau you cakap baik, Sifu happy lah, sangat mudah sangat lah. Wah, thank you, bersyukur sangat. Wah, start your journey pack, tolong saya sponsor. Sponsor 5 orang, 10 orang VIP. So you tengok apa akan terjadi. Okay, you akan jadi apa yang you cakap. That's why itu you sangat kena sangat berhati-hati bila you fikir, you think dan juga apabila anda cakap sesuatu. So kedua-dua pun you cakap baik ke tak baik ke, dia pun akan jadi dia akan jadi reality. Itu sebab you kena berhati-hati bila you cakap ini. So hari ini Sifu nak share satu law lagi. Ini kita panggil apa? Kita panggil law of expectation. Nampak tak? Okay. Ini panggil law of expectation. Apa itu law of expectation? Law of expectation. Okay, kita tengok di sini Whatever you expect with confidence. Okay. Whatever you expect with confidence tends to materialize in the world around you. Nampak tak? Apa yang you expect? Expect itu panggil apa? You panggil apa? Siapa boleh tolong Sifu translate? Apa itu panggil expect? You ingin atau you jangka? Yes, you harapkan. Okay, very good. So ini ada banyak. Ini semua pun jawapan betul. Jangka, harapkan, ingin. Okay, semua ni. Whatever you expect with confidence. Keyakinan tau. Kita cakap di sini keyword dia adalah keyakinan. You believe. You yakin. Macam kita punya value lah. Kita punya nilai nombor 1. Yakin dan setia. So apa yang you expect, you kena dengan keyakinan baru dia boleh jadi apa? Dia akan jadi reality tau. Dia akan jadi reality dekat you. So macam contoh Sifu kata banyak benda adalah expectation Sifu. Contoh kickstart pada Sabtu yang lepas. So Sifu expect apa? Sifu expect 300 orang join kickstart kita. Walaupun kita tak nampak, kita belum nampak lagi, boleh kita dapat lah participant ini. Tapi we have the expectation. Dan expectation ini, Sifu ada feeling. Sifu ada sangat kuat punya feeling dan juga Sifu ada keyakinan tau. Confident. So, ini akan jadi satu reality. Dan bila hari itu, kickstart, kita ada dalam 330 orang join. So, maksudnya, apa yang kita fikir
kita dapat lebih daripada expectation kita. So we aim 300. Tapi dia datang 330. So we get another 10%. Okay. Last year sama juga. Okay. Last year Sifu expect 50 CBM. 50. So itu adalah expectation kita tak pernah capai ya. Kita paling tinggi pun kita pernah capai 42. 42. Itu pun paling top form ah. Masa itu paling top form ah Malaysia. So last year Sifu kata apa? Itu pun sebelum COVID tau. Sebelum COVID dekat annual dinner Sifu cakap kita nak 50 orang CBM. Dengan apa? Dengan feeling yang sangat kuat. Dengan keyakinan yang sangat tinggi. Okay. So apa terjadi? Apa terjadi? Kita capai 64 orang CBM. Lebih daripada apa yang Sifu expect. Dan tahun ini Sifu kata apa? Sifu kata kita nak 100 orang CBM. Betul tak? Ini pun tak mungkin. Bagi ramai orang, dia kata tak mungkin. This is mission impossible. Tak mungkin. So, tapi, bila you ada keyakinan yang sangat tinggi, you tengok apa akan terjadi. So, hari ini, Sifu sudah up. Kita ada dalam 60 lebih orang CBM. Until last month. So, kita tinggal 2 bulan lagi. Ramai yang kata, oh, baru 60 mau 100 mungkin tak boleh lah, not possible. Okay? Tapi kita tengok mungkin kita akan dapat more than 100 lah. Maybe 110. Okay, kita tak tahu. This is called the law of expectation. Okay, bila you expect tak boleh, dia akan jadi tak boleh. Bila you expect cakap boleh, dia akan jadi cakap boleh. Dan what we do, you see, you always act in the manner consistent with your expectation. You nampak tak apa kita buat? Kita sangat konsisten tau. Kita kalau cakap 100 orang, kita tidak akan kata, okay, besok kita tukar, 80 cukup. Then lusa kita tukar, 60 cukup. Okay, kita tak akan tukar benda ini. Okay, kita tak akan tukar ini. Kita akan konsisten dengan apa yang kita expect. Dan your expectation influence the attitude and behavior of the people around you. Okay, you punya expectation akan mempengaruh itu sikap dan itu apa tabiat orang-orang di sekeliling kita. Okay, contoh you tengok. Bila Sifu sebut kita nak 100 orang CBM. Okay, biasanya Sifu tak sebut satu orang. Tak sebut satu orang. Sifu mesti sebut di hadapan beratus-ratus orang. Sampai beribu-ribu orang Sifu akan sebut. Kita nak 100. Sampai ke Facebook ada 5,000 friend pun kita sebut. Kita nak 100 orang CBM. You nampak tak? So bila Sifu sebut ini, apa akan terjadi? Okay, you orang bayangkan apa akan terjadi? Sifu tak perlu bagi satu persatu. I tak perlu bagi jumpa Yustida. Oh, Sifu bagi tahu you you kena buat macam ini. Then you boleh qualify CBM. Sifu tak perlu pergi dekat Lawani. Oh, Lawani you kena buat macam ini. Oh, you boleh capai CBM. Sifu tak perlu pergi sama Mahfuza. Mahfuza you kena buat ini. You boleh capai CBM. Tak perlu. Faham tak? Sifu hanya satu saja, expectation saja. Sifu sudah cukup untuk pengaruh sikap mereka dan tabiat mereka. Dan masing-masing mereka bukan saja nak CBM. Mereka nak sumbangkan CBM. You nampak tak? Ada yang cakap apa? Sifu, tahun ini I nak sumbang 10 orang CBM. I nak sumbang 20 orang CBM. You nampak tak? That's why ini sangat penting. Ini yesterday. Kalau yang tak join semalam ya, teppanyaki. Memang ia akan lose lah. You miss satu teppanyaki, ia akan miss banyak. So Sifu akan ajar ini. Law ini sangat penting. Law of belief. Hari ini, law of expectation. So you kenapa apa yang kita belajar? Law of belief kita belajar feeling. Okay, kita kena ada feeling yang kuat bila kita nak believe something. So law of expectation kita belajar confident. Kita kena yakin dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita nak capai. Okay, dan kita kena konsisten. Nampak ini keyword dia. Kita kena buat tau. Bukan saja cakap konsisten, kita buat pun konsisten. Okay, kita datang sistem day, kita buat teppanyaki, kita buat itu alopati, kita buat apa? Kita buat recognition, kita buat apa? Itu pun kena konsistensi. Kita buat coaching, semua kena konsistensi. Okay, then baru you boleh influence orang di sekeliling kita. Okay,
So ini adalah law yang hari ini Sipu hadiah kepada anda semua. So jangan putus asa. Okay, jangan putus asa lagi. Kita ada 1,5 bulan lagi. So ada yang mungkin you ketinggalan 200 cc kah, 250 cc kah, 300 cc kah, 150 cc kah. Okay. Yang penting you kena percaya dengan feeling kamu. Okay, you kena percaya dengan keyakinan kamu. Okay, you kalau ada expectation, you ada belief. Okay, Sifu bagi tahu you nothing is impossible. Okay, anda masih boleh capai. Tapi yang penting, ingat, you are what you think, you are what you say. When you say out, bila you cakap keluar, ingat, you mesti kena cakap kepada orang yang you nak orang yang boleh tolong sama-sama untuk sumbangkan expectation kamu. You kalau datang teppanyaki, you cakap, I nak CBM, I nak berapa CBM, tapi you tak ada seorang downline dalam teppanyaki. You cakap dengan angin. Faham tak? You cakap dengan sideline, itu sideline dia tak akan sumbang kepada kamu pun. Faham tak? Itu yang penting, you kena bawa semua orang yang you ingin. Mereka capai eager, capai CBM, masuk ke dalam teppanyaki, dan you angkat tangan dengan konsisten, you kena cakapkan, keluarkan itu suara. I nak 10, I nak sumbang 10 CBM. So downline kamu yang ada di teppanyaki, dia akan nampak dia. Saya adalah salah seorang dari 10 orang itu. So saya akan make thing happen. Okay? This is what we call law of belief and law of expectation. Okay? So hari ini, Sipu sampai sini, law bagi kamu semua. Dan sekarang Sipu nak buka pentas. Carol lagi. Carol last yesterday pun sudah sharing. Okay? Yes, Carol. Good morning, Sipu. Morning. Morning, boleh dengar? Boleh. Good morning semua. Okay, saya ingin terima kasih kerana Sipu bagi saya peluang untuk share pada pagi ini. Pertama, saya mau ucapkan pertama kesyukuran dengan kesihatan yang baik sekarang ni. Yang kedua, saya nak minta izin dengan Sipu, saya nak angkat satu downline share dalam pagi ni, boleh tak? Boleh? Boleh? Okay, Lucita sudah ready? Lucita? Yes, Lucita ada. Boleh buka mic ya, Lucita? Lucita boleh buka mic? Ada tak? Kalau tiada, kita bagi pulang dengan Aning Rosli lah, my sister-in-law. Sister-in-law. Aning Rosli sudah sedia. Aning sudah sedia. Aning Rosli. Aning boleh ada. Buka mic. Boleh buka mic. No, tapi kesian. Halo? Ada tak? Aning? I rasa dia ada, tapi dia tak connect dia punya audio. Okay, so next time you orang dengar, you nak download you sharing, you bagi tahu dia dulu. You bagi tahu dia dulu, you nak dukung dia. It's good to dukung adik you, anak you, because it show that you ada download dalam teppanyaki. This is the best time you can apply law of belief and law of expectation. Okay, so go ahead, Carol. I think they are not here, yeah. Thank you, Sipu. So mungkin ada masalah sebab dia sekarang ada di sekolah, tapi terima kasih kerana bagi peluang lah kepada yang ada, sebab saya ada nampak juga ada downline saya dalam grup ni yang saya nak share mana-mana yang sudah masuk member tu yang ada dengar pada pagi ni, terutama sekali my downline mungkin malu mau bersuara. Just focus, use the product, share the love, don't give up. We do it together. Okay, thank you, Sipu. Praise the Lord. Thank you. Okay, thank you. Yes. Okay, to apply law of belief, you kena say out. You kena say out. Kalau you orang ada benda yang you believe yang belum capai, you tak nak cakap, you asyik jadi CCTV saja. Sorry to say that lah. Ini law dia tak akan ada function. Sipu, sorry. Sedikit lagi, minta maaf. Please pray for me. Yang ada dalam grup ni ada 288 orang. Pray for me. Yes. Pray for me and my team.
Okay, Thank you. so yes, we pray for Carol team. Terus maju lagi ya, terus achieve more success in the future. Okay, thank you very much. Okay, next we move on to Michelle. Yes, Michelle. Hello, Sifu. Yes, morning. Hi, good morning everyone. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Thank you Sifu sebab Sifu bagi peluang pada Michelle. So semalam memang sebab I ada off station, so I tak dan nak join yang Teppanyaki semalam. So I cuba minta dengan I punya upline yang Sifu Ally ada tak yang itu video clip yang Datuk record sebab for me it's very important. Mungkin pada orang lain dia rasa I tak kisahlah sekali dua tak join tak apa. Itu ialah sikap Michelle dulu Saturday you mau saya join buang masa lah sebab I ada I punya family. It's true, everyone ada family dia, tetapi kenapa you punya upline asyik fikirkan awak dalam minda you punya upline okay, orang penting, Michelle mesti join. Sebab you punya upline awak berjaya, bukan nak you buang masa. Kalau you tak join baru itu panggil buang masa. So semalam I memang jumpa dengan I punya kawan lama. Betul-betul apa yang macam Datuk Sifu cakap what we believe to, you believe you are good, then you are good. Semalam I jumpa dengan kawan lama saya sebab sebelum ni memang pernah approach. Saya kata, kakak kita Zoom lah. Macam mana. Then kakak pernah join Zoom tapi kurang faham. Disebabkan waktu malam dia tengah sibuk dengan anak lagi dukung. So I jumpa face to face. Aku jumpa face to face. Dan what is the previous comment is, tak apalah Michelle, abang sudah join. Tak apalah sudah member. Tetapi semalam abang pun ada. I kata abang ambil kursi mari. Duduk. Demo pernah tengok? Pernah Michelle. Ni tahu apa tu? Celup Maggi. Tahu. Tapi apa yang kita ingin present dalam celup Maggi tu? So that's very important tau. Kalau you rasa orang kalau cakap, I pernah dengar. Tapi you faham ke tak faham? Itu penting. Okay? Communication is very, very penting. Okay? Sangat penting. Sifu, I nak share balik cerita yang pasal orang buta dengan orang cacat tu boleh hari ini. Okay, so I tu dalam Teppanyaki yang special coach from Datuk, Michelle ada share satu cerita lah yang pasal seorang buta, seorang kaki dia patah. So dua orang OKU ni, apa yang mereka boleh buat? Duduk kat rumah je, bosan. Sebab tak nampak punya, I tak boleh nak keluar banyak kereta. Okay, yang kaki patahnya tak boleh jalan. So bila mereka meet up dan cakap, why not kita kerjasama? Okay, duduk sebelah rumah je. You buta, tak apa. I boleh jalan. You buta, you buta, I nampak. You punya kaki patah, I boleh jalan. So yang itu buta punya orang, dia dukung yang kaki patah tu. So seorang jadi mata, seorang jadi kaki. Boleh keluar lah kan? That's why yang kita kata pentingnya kita selalu kena bekerjasama. Kita ambil orang punya positif untuk tambah dalam nilai diri kita supaya sama-sama boleh berjaya. Bukan berjaya seorang, sama-sama boleh berjaya. That is part 1. Part 2 pula, satu hari mereka juga ajak dah nak keluar jalan-jalan. So, yang kaki patah tu, dia tengah jalan-jalan, dia tengah tengok jalan. Lepas tu dia tiba-tiba dia cakap, go. Lepas tu yang buta tu jawab, ale, pom. Mereka jatuh dalam longkang. Sebab apa? Kau dalam bahasa Cina kau ci ialah longkang. So yang nampak tu dia cakap, go, longkang. Lepas tu dia pun ale. So sebab dia miscommunicate tau. Dia ingat dia nyanyi lagu. So kalau orang yang nampak tu, dia cakap, longkang, slow sikit tu tak apalah, you jangan go lah. Faham tak? Antara kita yang nak bekerja sama ni, communication adalah sangat penting. Jangan kadang-kadang macam dulu Michelle mungkin ada miscommunicate. So bila upline cakap macam ni, saya salah tafsir. So tak faham tu, sila tanya. Jangan bodoh-bodoh macam tu. Senyap je. Malu nak tanya. Lepas tu siapa yang tak berjaya? Kita sendiri yang tak berjaya. Okay. So memang I syukur sangat. Satu lagi semalam I jumpa dengan siapa tahu. I punya bekas mak mertua. Michelle cerai kan. So I bawa anak saya sepasang tu balik visit nenek dia. Nenek tua lah kan. So I pun duduk sana borak-borak dengan family. Then dia pun cakap, forever living ni barang ni lama. Then dari apa yang mereka tak percaya starting I nak cakap tu, dia cakap, yelah
Yelah. Sampai I explain, I buat celup Maggi juga. Oh, I pernah tengoklah celup Maggi. So, I cakap celup Maggi ni untuk apa? You nampak tak apa yang points saya nak present? Sama juga. Apa yang mereka kata pernah tengok tu tapi tak faham, sampai semalam I explain sekali lagi. Demo jangan takut nak buat tau. You jangan takut kata, walau hari-hari I tuang bazir I punya aloe vera AVG. Satu AVG RM99. Kalau you tuang tu, you boleh untung 9 juta tu, rasa you untung ke rugi, kawan. Betul tak? Okay, so itu saja Michelle nak sharing. Pentas tu akan hand over ke orang yang lain. So thank you very much. I harap yang cerita yang go tu, you akan ingat, yes, it is a joke. Tetapi joke ini kita apply dalam kita punya kehidupan. Jangan miscommunicate. Ada apa tak faham, sila tanya. Okay, thank you Sifu. Thank you everyone. Okay, thank you. Yeah. So there's a good point here. Ramai dia faham sikit, tak faham sikit. Ada yang lebih teruk, dia tak faham, dia buat macam faham. Itu yang bahaya. So bila you tak faham, you buat macam faham, you akan ajar benda yang you tak faham. Dan you ingat itu betul dan semua daulah you akan ikut sama-sama buat mistake. Itu yang penting. Ada orang dia macam dia tak suka tanya lah. Dia tak suka tanya. Dia buat tahu saja. Dia ingat dia tahu sangat. So jangan. If you are not sure, you tengok ramai anak buah, anak didik Sifu sampai ada apa CBM, ada PCM, LCM, sampai GLT pun kalau dia ada benda yang tak faham pun dia datang, dia tanya. Kenapa? Dia tanya bukan bukan kerana dia tak pandai, dia bodoh, bukan. Dia tanya because dia tak nak bawa downline dia pergi satu jalan yang salah. Faham tak? So kita susah, bukan senang kita bina satu rangkaian. Jangan kita kerana kesilapan kita bawa kita punya whole team sama-sama pergi mati. Jangan. Okay? So ini yang penting. Kita thank you Michelle punya sharing. So next we move on to our new PCM. Yes, Rawani. Hai, good morning Sifu. Assalamualaikum semua jutawan BO International. Okay, tak sangka dah sampai turn. Okay, tengok ramai lah angkat tangan. Dapat nombor 2 pula rupanya. Okay, apa khabar semua? Kak Wandi bersyukur sangat-sangat sebab baru selesai kickstart, first international kickstart yang Sifu sebut tadi. Okay, siapa yang tak join memang kurang untung. Walaupun dalam English you supposedly join sebab kita ada sebab setiap speaker dia punya ilmu sangat-sangat berharga tau. Okay, jadi tak kisahlah English, tapi walaupun English supposedly kan korang kena join tau. Okay, siapa yang join memang sangat-sangat untung, especially dapat ilmu daripada EM Jane daripada Filipina, Dr. Adiba, okay, apa lagi, Liana Tan, okay, and then Papa Barry, and then everyone lah. So and dorang walaupun ada yang dah pernah jadi speaker, contohnya macam Kak Wani, Olive and others kan, tapi kita orang akan buat slide tu, kita orang akan tambah idea yang sangat berbeza supaya kita tak adalah cakap benda yang sama. Okay, yes, Prof Aziz pun ada. Okay, jadi kena join lah. Okay, sangat untung lah siapa yang join. Okay, so thank you so much Sifu sebab first international kickstart adalah kali ketiga Kak Wani jadi speaker untuk kickstart. Jadi Kak Wani sangat bersyukur. Okay, sebab itu yang pertama dan untuk English and then Kak Wani dapat jadi speaker. Satu penghargaan yang momen yang sangat best lah, walaupun nervous tapi kan wah sangat best. Okay, bila dah start cakap tu cakap sekejap je dah habis masa. Okay, rasa macam nak cakap lagi. Okay, seronok sangat. Lepas tu and then ramai yang ada downline Kak Wani bagi feedback macam best sangat, tak lari fokus. Fokus tak lari tau. Maknanya bila duduk 6 jam fokus tak lari. Lepas tu macam bila speaker bagi yang ni, lepas tu dia rasa macam excited nak dengar yang lain. Lepas tu dia rasa macam terkejut. Macam wah. Dia macam tak sangka tau. Input yang dia dapat tu very valuable and wow sangat. Itu antara feedback yang aku ni dapat daripada downline lah. Okay, so syukur Alhamdulillah.
walaupun kami kena present dalam English tapi dapat bagi impact kepada lebih 300 orang, syukur sangat-sangat. Okay, tapi kalau boleh bagi lebih lagi pada 3,000 orang memang lagi shock lah kan. Okay, so the next one. Kita believe lah kan Sifu, semalam apa 1,000 kan. Okay, the next one kita target 1,000 orang. Okay, tapi insyaAllah mungkin the next, walaupun kau ni ingin sangat nak jadi speaker untuk next Kickstart, okay, tapi kau ni yakin sebab kita dah makin ramai achievers, dah makin ramai CBM, makin ramai Eagle Managers. Jadi kita dah ada ramai dah calon speakers tau. Jadi korang kena menonjolkan diri. Okay, jadi kita akan nanti dapat lebih banyak ilmu dia tak sama tau setiap orang. Tapi semuanya workable. Jadi kita kena buat lah sebab kita, kawan ni pernah masuk kelas marketing tau daripada yang bayar beribu-ribu. Dia ajar 200 teknik untuk marketing. 200 teknik untuk marketing. Okay, tapi so ada banyak teknik marketing. Jadi kita kat Forever pun, okay, daripada leader-leader kita, daripada speaker-speaker kita, dia orang ada banyak teknik marketing yang kita kena kutip kena kutip sebab ada sampai satu tahap kita dah buat 10, nanti kita rasa kita macam bila kita nak sisi lebih besar, kita tak boleh buat 10 je. Macam itulah. Nanti kita kena improvise, kena improve tau. Kita tak boleh buat benda yang sama mengharapkan result yang berbeza. Albert Einstein kata itu gila namanya. Okay, dia kata insanity is doing the same thing but expecting the different result. Okay, macam tu tak boleh juga. Kita kena sentiasa improve lah. Okay, tapi kita kena believe lah kita boleh dapat apa yang kita nak. Okay, so that's why kita kena sentiasa belajar. Kenapa kau ni suka masuk Kickstart? Okay, sebab kawan ni walaupun dah CBM, dah Global Rally Achiever, tapi still nak belajar lagi. Nak belajar, memang nak top up ilmu, nak refresh, nak top up and back to basic. Okay, jadi kalau siapa yang hari tu join kat Kickstart, kawan ni present ini formula yang sangat kawan ni suka. 5 line 5 leader. Okay, kawan ni dah tunjuk dah masa kat Kickstart hari tu kenapa kita kena ada 16 bulatan ajaib ni. Okay, sebab di sinilah kita akan boleh di sinilah game kita yang kita nak kena complete, yang kita nak kena unlock. Okay, so kita kena ada ni structure 5 line 5 leader ni sangat penting dan sangat best. Dia sangat simple, sangat senang dan sangat berkesan. Okay, so and then kawan ni buat 5 line 5 leader ni sebelum ni. Okay, masa kau ni nak fight F2D tahun 2019 macam tu, daripada 2018 2019 macam tu, F2D kawan ni tak menjadi tau. Sebab apa? Sebab kawan ni tak pegang 5 line 5 leader. Bila wah nampak macam dah naik lah sisi. Sekali downline jadi manager, alamak kita tak jaga 5 line 5 leader kita kan. Kita tak jaga PNM, personal manager kita. Jadi kita sepatutnya bila dah satu downline menjadi manager, kita dah kena standby dah kita punya 5 line 5 leader ni. Itu sebab kita kena ada. Jadi kawan ni punya F2D tak menjadi tau sampai 2019. Yes, kena ganti yang baru Sifu. Betul. Lepas tu, bila kau ni dah tahu, tahun 2020 kau ni, nampaklah jelas kena buat 5 line 5 leader. And then, apa yang berlaku, F2D kat Wan ni tu macam effortless. Faham tak, Cik? Bukanlah effortless, tapi dia menjadilah. Maknanya walaupun kita punya manager, lepas tu ada manager kan. Tapi bila kita jaga 5 line 5 leader, rupanya kita punya sisi naik. Sampai kau ni dapat F2D level 3. Bayangkan. Daripada 2019 tu tak menjadi. Ya, bila pegang 5 line 5 leader, bukan dapat F2D level 1 je, sampai F2D level 3. Dan Kak Wan ni dapat melahirkan satu CBM. Lepas tu at the same time tahun ni dapat lahirkan satu lagi F2D achiever. Lepas tu bertambah managers. Jadi semua downline Kak Wan ni sangat encourage ya, untuk sangat-sangat encourage dan sangat-sangat paksa diorang pegang 5 line 5 leader ni. Okay, hari ni yang satu line ni dah nak jadi manager dah. Jadi kau ni dah kena cepat-cepat tukar dah ni 5 line 5 leader ni dah tak boleh dah letak nama dia. Kena tukar nama fighter yang lain. Macam tu lah. Jadi kita boleh sustain kita punya PNM solid 50 ke 100 cc setiap bulan.
Macam tu. Kita nak macam tu tau. Bila dah ada satu manager, kita nak PNM kita solid juga lagi. Macam tu. Jadi formula yang Sifu buat ni memang powerful lah. Tak tahu nak cakap apa. Ya, kalau kita betul faham kan. Kita pergi tuju satu tu kan. Sifu dia ajar sistem kan, seed plan. Kita faham, kita betul-betul faham and kita tahu jawapan dia. Okey, jawapan nak berjaya dapat F2D ialah 5 line 5 leader. Pada Kak Wani lah. Ada leader lain mungkin dia faham yang lain tau. Dia nampak jawapan dia yang lain. Tapi Kak Ni nampak jawapan Kak Ni ialah 5 line 5 leader tu. Structure 5 line 5 leader. Jadi bila kita dah nampak jawapan dia itu, jadi kita pun fokus kat situ. Bila fokus, kita pun believe kan. Itu yang jadinya dapat bolot semua insentif di Forever dan juga bawa downline juga jadi CBM. Dapat downline pun jadi manager, jadi F2D. Okay, itu yang kita nak. Yang penting downline kita tu dapat. Okay, bukan kita seorang-seorang je dapat. Jadi itulah sebabnya kita kena betul-betul faham seed plan. Walaupun kepada semua orang yang belum faham lagi seed plan, you memang kena betul-betul pergi faham. Sebenarnya nak tengok kat mana kan. Okay. And then sebab ada orang dia rajin masuk kelas, dia jaga 3 rows. Dia rajin masuk kelas, dia tak dia itulah meeting tak pernah tinggal, tempayaki tak pernah tinggal kan. Lepas tu apa lagi, dia berfikiran positif lah apa semua, tapi dia tak tahu jawapan, dia tak tahu direction. Jadi dia tak buat. Jadi dia belum dapat result jugalah. Okay, dia kena complete set. Seed plan tu kena complete set, kita buat semua. Okay, dan lagi satu kalau nak bagi tahu untuk tempayaki ni sangat-sangat berkesan. Okay, korang memang betul lah Sifu kata, kita yang penting kita kena bawa downline kita masuk tempayaki. And downline Kak Wani yang konsisten masuk tempayaki daripada tempayaki bermula sampai sekarang, mereka sudah CBM, mereka sudah manager, mereka sudah solid manager dan dah F2D manager. Okay, so dah supervisor pun. Daripada lama assistant supervisor, okay, konsisten masuk tempayaki dah jadi supervisor. Jadi tempayaki ni siapa konsisten masuk, tak pernah miss, korang mesti akan dapat result punya. Dan dia juga terbukti juga bila kalau downline kita tu culas-culas masuk tempayaki, ya, apalagi lah masuk coaching, dia masih lagi berada di takuk yang sama. Jadi korang kena push diri korang, konsisten join tempayaki. Alamak, duta tempayaki. Alright, lepas tu sebab dia memang bagi kesan yang sangat besar lah kepada Kak Ni punya network tempayaki ni. Okay, jangan pandang kecil tempayaki ni. Tempayaki ni sangat besar impact dia. Okay, jadi betul lah Sifu cakap. Okay, so Kak Ni pun percaya tahun 2022 untuk Eagle Manager Cancun. Okay, doakan Kak Wani, network Kak Wani dapat bawa 10 orang Eagle Managers ke Eagle Manager Retreat Cancun 2022. Okay, nampak meremang bulu roma. Nampak boleh dapat tau. Okay, dah rasa dah boleh dapat. Ni nak kena believe je ni. Tak ada limiting belief dah ni. Okay, semalam Sifu ajar. Okay, semalam tempayaki English Sifu ajar. Belief kan, lepas tu dia ada satu benda, ramai orang percaya tapi dia ada limiting belief. So kalau ditanya Sifu macam mana nak remove limiting belief? Jadi Sifu ajar satu benda, senang je nak remove limiting belief. In 1 second you boleh remove. And then kau ni, wah, lepas tu Sifu cakap, who cares? We feel what we feel. Okay, we believe what we believe. Siapa peduli? Kita yang percaya, kita percaya. Jadi wah, betul lah kau ni apply 1 second terus dah tak ada limiting belief. Itu yang kau ni terus. Wah, tahun depan Eagle Manager Retreat Cancun, daripada network kawan ni bawa 10 orang. Eagle Manager, yes. Lepas tu tahun depan kau ni akan sumbangkan 10 orang CBM juga untuk global untuk CBM 2022 lah, insya-Allah. Okey, amin ya rabbal alamin. Thank you semua. Thank you. Kau ni harap korang semua excited lagi. Okey, excited lagi dengan Forever. Okey, thank you. Okey, thank you. Wah, nampak tak? Kita punya PCM sekarang terus apply law. Okey, siapa ada di sini yang 10 orang Eagle Manager? Cepat pergi daftarkan diri. Oh, saya. You nak jadi Eagle Manager. So memang best So tadi Rawani kata, dia cakap English Kickstart dia baru ada 20 lebih minit, tak cukup dia cakap. Sifu nak bagi tahu itu baru warm up saja. Betul tak?
Itu warm up 20 minit cukup lah. So kita tunggu hujung bulan ini. Kita ada satu event. Ini Sifu bagi you 1,5 jam. Sifu bagi you 1,5 jam. You boleh cakap sama siapa? Sebastian Manio. Dahsyat lah. Ini Thank you Sifu, thank you. Top FBO of Angola. Ini host kita adalah Rawani. Okay? So kita tunggu. Ada 1,5 jam. Nanti Sifu akan buat kita akan biar mereka jumpa, jadi kawan. Ini you orang rugi lah. You tak jadi host. Bila jadi host, you boleh bersama dengan ini top di luar negara. So you akan dapat first hand information dan juga first contact aura daripada seorang legend kita boleh kata legend forever di Angola. Okay? So kita thank you Rawani punya sharing. So kita now move on to Zafina. Yes, Zafina. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Morning. Okay, Sifu, this is my first time. I'm a bit nervous. Okay. Before this, Olive pernah cakap dengan saya YouTuber. So this time I cuba. Okay. I sudah achieve manager bulan Jun hari tu. Okay. Cuma saya sekarang sedang fight untuk F2D. Cuma saya tak nampak lagi fighter saya, tapi saya tak putus asa. Saya tetap dengan saya punya 5 active CC dan oleh kerana saya mungkin sedikit slow, saya ikut saya punya pace. So saya punya 25 cc tu saya mesti maintain. Okay? Saya punya gear tu mungkin belum masuk according to punya Sifu punya gear level. So tapi saya tetap cuba. So saya nak minta doa Sifu especially dan saya punya upline Dr. Adiba, Lianatan, Alex and Kowi, Olive and Sean. Doakan saya untuk F2D, CBM dan Eagle Manager Retreat. Walaupun saya belum nampak tapi saya percaya, saya yakin sebab saya berada dalam circle yang best sangat, aura yang best sangat. This is my first time. Really nervous. Saya betul-betul minta doa. Thank you. Itu sahaja. Okay, thank you. Wah. So kita ada first timer sharing hari ni, Zafina. Yes, nampak manager sudah manager baru dapat peluang untuk share. Patutnya you belum manager, kita kena mula share. Ini team yang hebat, jangan risau. Because you punya team ini sangat kuat loh ini. Liana, Adiba, ini Alex semua sangat kuat So pasti jadi. So ikut langkah, ikut langkah yang betul, pasti akan capai. Okay? Kita sama-sama, bukan Sifu seorang, 374 orang di sini kita sama-sama doa bagi Zafina. Okay? Capai F2D. Okay? Amin. So next, we move on. Yes, Mafuza. Yes, Mafuza ada. Okay. Tak dengar, kena buka suara Mafuza. Sorry. Buka sekali lagi. Okay. Hello, morning. Morning. Dia kena 3 kali lah Sifu. Baru jadi Sifu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sifu. Allahu Akbar. Sebelum ni saya tengok, bila saya nak angkat tangan, saya tengok dah ramai dah. Tapi hari ini saya rasa saya boleh kira berapa orang yang angkat tangan. Maknanya memang cerahlah masa depan dan saya rasa banyak masa saya boleh cakap. Okay, sebab kickstart hari tu saya cuma dapat cakap 20 minit memang tak cukup. Kalau siapa yang masuk kickstart memang tak cukup masa. Tapi orang yang dengar saya tak tahulah dia rasa macam dah cukup ke, terlebih cukup ke kan. Okay, so terima kasih Sifu. Pertama, saya nak bersyukur sangat sebab nafas yang baik, Alhamdulillah. Bangun dengan penuh ketenangan dan emosi yang sangat best, emosi yang 200%. Okey, level yang duduk dekat basement, bukan basement, tingkat atas. Tingkat atas sekali. Okey, sebab nak nampak view yang lebih indah. Okay. Saya bersyukur sebab Forever dan BOI bagi saya satu CJ dan satu, saya rasa belum terlambat lagi untuk saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Desmond yang sangat-sangat appreciate kepada
apa ni dia punya speaker. Ini yang Sifu selalu cakap ni, buat sikit dapat banyak. Sebenarnya cakap 20 minit tapi dia punya penghargaan dia Masya Allah kan. Sebab Kak Zah ni dah lama tak pegang CJ tebal macam ni kan. Kalau boleh lepas ni ada dia punya baju yang Convo tu sekali Sifu Okey, lepas tu lagi satu, buku ni memang sangat-sangat berharga. Okey, semua orang mesti kena baca. Sebabnya pertama Kak Zah dah beli dah awal-awal. Kalau tahu Sifu nak bagi, Kak Zah tunggu Sifu bagi kan. Specialnya Sifu bagi sebab mahalnya sains dekat sini. Mahalnya dia punya signature tu. So kalau boleh nak koyakkan dan frame sampai macam tu sekali Okey. Lepas tu dia sampai serentak dengan pin daripada HQ, okey, Eagle Manager, dan ada sebiji permata dekat situ color hijau. Wow, memang best sangat-sangat. Sebab apa? Sebab kita Eagle Manager. Okey, lepas tu ditambah dengan permata tu kita adalah senior Eagle Manager. Masya-Allah. Okey, Kak Zah nak sebenarnya bila Kak Zah sebut pasal Eagle Manager ni, Kak Zah nak dokong adik Kak Zah sendiri yang daripada Eagle Manager, okey. Alhamdulillah Kak Zah dapat bawa dia sama-sama pergi Abu Dhabi. Okey, kita jemput CBM Kamaria. CBM Kamaria. Hello. Yes, Kamaria ada. Adik Kak Zah sendiri, alhamdulillah. Mana dia mana? Okey, Kamaria ada. Tadi dia cakap dia dah bersedia sangat-sangat dah. Okey. Ada? Kena Alifah. Ada. Okey. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sifu. Pagi. Ya. Dah lama ni tunggu punya turn dah. Daripada 2 minggu lepas lagi nak cakap ni dah sembelit lama dah ni Sifu. Ya Allah. Okay, ya Allah, syukur sangat-sangat. Thank you Upline. Sudi nak dokong ni, dia ingat adik dia. Ingatkan dah lupa. Okay, syukur Alhamdulillah bangun pagi, masih berada di BOI. Masih lagi dapat join Tempayaki hari ni. Alhamdulillah hari ni birthday husband. So, ada celebration sikit konon-kononnya lah. Dan kali ni berbeza sikit lah kan, celebration sebagai seorang CBM. Kalau dulu kita celebrate biasa je, insyaAllah kali ni kasih happy itu husband. Okay, syukur sangat-sangat. Bila kita dah berada stable dekat forever kan, forever bagi macam-macam benda untuk kita celebrate dengan sangat-sangat gembira dengan time freedom and money freedom. Alhamdulillah. So Alhamdulillah hari tu ketika majlis penyerahan, ni betul-betul share tiga kesyukuran ni. Masa penyerahan Mustang Sifu Miza, ya Allah, seronok sangat-sangat dapat jumpa Kak Pida, Cikgu Ayu, CBM Jun, CBM Jackie, Abang Long. Okay, dan ramai lagi manager-manager forever. Dia punya, bila kita gathering macam tu kan, teringat macam masa BO dinner tau. Masa BO dinner kita datang macam semut kecil je datang tengok semua orang. Wah, bestnya. Semua dah CBM. Sekali datang kali ni CBM juga kan. Dah macam lain tau dia punya aura dia tu. Okay, happy sangat-sangat. So sangat-sangat bersyukur dan tahniah dekat Sifu Miza sebab menjadi contoh yang sangat baik untuk AUC. Okay, so rasa sangat teruja dan super excited dengan akhirnya finally Mia join Forever 2016, habis master, tak sambung, tak pergi kerja, tak cari kerja, terus buat Forever sebab sangat-sangat yakin dengan Forever dan percaya dengan sistem 933 ni, okay, boleh capai CBM dan kita sendiri bagi masa untuk diri kita capai CBM kan. So akhirnya 2021 Oktober settle as CBM. Ya Allah, rasa macam happy sangat. Kita tak sabar nak pergi Abu Dhabi sama-sama, tapi sebenarnya lagi seronok. Perasaan tu lagi seronok bila kita bawa new CBM dalam rangkaian kita kan. Tak apa, insyaAllah tahun depan kita buat Law of Expedition yang nak bawa CBM dari rangkaian FI team insyaAllah. Okay, so sangat-sangat happy. InsyaAllah tahun depan akan lagi bombastik. Kan, syukur, happy. Apa lagi nak cakap ni? Okay, tips dia kan, korang yang ada dekat Tempayaki, teruskan bersama 93.
Okay, pegang betul-betul tree tu, pegang betul-betul sebab benda ni dah proven sangat-sangat. Okay, bagi diri sendiri masa, follow sifu rapat-rapat, follow sistem betul-betul. Selagi tak dapat, jangan berhenti. Terus je, terus. Okay, sebab Mia pernah jatuh. Mia pernah terduduk. So, kita bangkit balik. Terus dia berusaha. Okay, so doakan Mia berusaha lagi untuk 1,500 Gabor Rally. Okay, insyaAllah. Lain sikit orang dia. Okay, thank you so much. Thank you upline. Thank you Sifu. Ya Allah, tak ingatkan ada jumpa Sifu hari tu. Betul. Jumpa Sifu juga. Semangat pergi tengok Sifu Miza kita. Yang bestnya Sifu Datuk Desmond, siapa ni, Sifu Hamizah Hamdan ni, dia memang bagi contoh betul-betul lah. Sebabnya satu, duduk dekat Bukit Wahar. Memang kalau tengok keadaan peta memang tak ada Bukit Wahar tu. Jadi bayangkan lepas ni dia akan datang, dia akan balik ke Wahar. Dia tak ada ni sekarang kan. Okey, dia balik ke Wahar. Kak Azhar tak dapat bayangkan macam mana dia brom-brom dengan jalan yang dekat Bukit Wahar ni, jalan dia masya-Allah kan. Kalau siapa yang dah pernah masuk Bukit Wahar ni, Allahu Akbar. Separuh je cantik. Separuh lagi habis. Tapi nasiblah tu Mustang ke apa ke, 15 lah je. Vroom-vroom tu yang penting. Nak buka mata orang Bukit Wahar ni, nak ajak lebih ramai lagi orang Felda Bukit Wahar ni sama-sama jadi jutawan forever living. Okay, last kali Kak Azhar nak bagi tahu sedikit share lah. Sedikit share je untuk orang-orang yang baru yang dirasa macam Kak Azhar ada buat coaching sikit dalam group kan. Bila dia kata, alah segan lah nak share dekat Tepayaki, kita belum ada kejayaan lah, apalah. Itu sebenarnya tak penting. Once korang dah masuk je FBO, sign up je sebagai forever business owner, sebenarnya korang dah buat satu pilihan yang sangat tepat dan korang kena bangga pada diri korang sendiri sebab hanya platform ini saja yang boleh memberi korang jadi jutawan dalam masa yang telah diberikan. Okey, mengikut sistem yang telah ditunjukkan dan telah dibuktikan daripada buku 1 juta bukan wang, dan semua orang pastinya akan dapat 1 juta ini. Tapi seperti yang Datuk Desmond cakap dalam dia punya YouTube kan, 1 juta wang, 1 juta bukan wang. Dia kata kalau orang yang biasa-biasa dia akan fikir macam ni. Aku boleh dapat 1 juta tu dengan lebih mudah bila aku buat kerja macam tu. Memang betul. Memang betul, semua orang boleh dapat. Tapi berapa lama masa yang korang boleh dapat untuk 1 juta ni? Kalau Kak Azhar dulu kira kan, Kak Azhar kalau kerja sekarang ni, Kak Azhar perlu ada 30 tahun untuk dapat 1 juta. 30 tahun untuk dapat 1 juta. Tetapi dalam forever living, betul-betul follow, okey, dengar cakap upline, okey, jangan culas 5 sisi, pasti daripada kecil korang akan dapat kejayaan yang lebih-lebih lagi besar. Okey, so baca buku ni, follow 933, insya-Allah. Okey, Kak Azhar nak minta korang doakan Kak Azhar. Kak Azhar ada sikit lagi untuk 1.5k cc. Okey, untuk kejar cek yang besar. Memang harap sangat. Okey, sikit lagi dalam masa 2 bulan ni, insya-Allah 1 bulan setengah lagi. Okey, dan mudah-mudahan macam Datuk Desmond cakap tadi pagi, kita mesti mindset kita mesti cakap aku boleh dan pasti boleh. Okey, 1.5k pasti milik aku dan aku pasti berdiri di pentas dunia. Okey, go millionaire. Terima kasih Datuk Desmond, bye. Okey, wah. Sangat excited lah you orang jangan pergi oi, takutkan itu orang kampung di Bukit Wahar, okey? Kena berlahan-lahan bawa itu kereta, jangan bawa laju-laju. Okey. So kita sama-sama doakan ini tim adik-beradik Mafuza dan Kamaria sama-sama dapat 1.5k. Memang cek gemuk lah, memang cek besar. Okey? So next we move on sekarang kita sekarang pergi ke EPCM pula. Yes, Olive. Okay, good morning everyone. Saya Olive. Okay, good morning. So 3 perkara bersyukur pagi ni. Okay, adalah pertama bersyukur, kedua positif dan ketiga energi sangat. Okay, semalam memang tak dapat nak tidur lepas international Tepayaki. Tak tidur tak lena Sifu. Tak dapat tidur lena. Mungkin sebab tak sharing kan, So pagi ni
memang terpaksa lah, memang paksa sendiri nak sharing juga pagi ini. So sangat bersyukur sebab Sifu organize yang international kickstart first time kan. So saya pun beranikan diri untuk ambil cabaran ini dan memang best lah, okay, kerana dalam masa kan kita prepare untuk I bersama dengan sparring partner I Rawani ya. So saya memang suka dengan Rawani kerana dia memang seorang yang positif, selalu senyum kan. So saya suka sparring dengan dia. So dalam proses kita buat slide, memang kita pun fikir, memang kita curahkan banyak idea lah. Dan I sendiri pun ambil dalam 2-3 minggu juga cari idea untuk nak sharing lebih jelas lagi tentang stable structure income. Macam mana? So ini I harap semua dapat inspirasi lah dari kali ini punya kickstart, dan I sendiri pun sangat puas hati juga dengan sharing kali ini bersama dengan I punya sparring partner dan juga bersama dengan speaker yang lain. Saya pun dapat banyak belajar banyak dari mereka punya story, especially CBM Liana kan. Walaupun dia memang anak cucu cicit, tetapi saya pun belum betul-betul tahu tentang cerita dia, macam mana dia bermula dekat Forever Living tau. So banyaklah kita belajar, dan ada satu I nak share ialah hari tu saya belajar dari JLT Yuslida. Okay, so JLT Yuslida ada mention tentang discipline and versus regret. Benda ini kan, sebenarnya Olive ni bukan seorang yang sangat-sangat disiplin punya orang. Saya ini perlu paksa punya. So saya buat apa? Sebab I tahu macam GLT you sudah pernah mention hari tu, disiplin ini kita kena kan, kita akan rasa sakit tau, pain itu setiap hari kerana kita buat perkara yang kita tak suka. Kan betul tak? Sebab kita nak disiplin. Kerana kalau kita tidak disiplin, macam mana kita nak mencapai kejayaan? Tetapi versus regret kan. Regret ini, kalau you tak buat disiplin, you tak disiplin setiap hari, you akan regret yang itu pain lagi lama. Sebab mungkin seumur hidup you. So saya sangat terasa lah. Kerana dalam hidup I pun, I pun ada regrets. I pernah memang ada regrets dalam hidup I. Dan I tak nak perasaan ini kan ada lagi. I tak nak. So I nak buangkan regrets itu. Dan ini dua perkataan saja sangat membakar saya lah hari itu. Dan apa yang saya buat ialah bila saya bukan orang yang disiplin kan. So apa yang saya buat tindakan. Maknanya saya akan setiap hari 2 hari kan, saya akan buat appointment. Saya akan penuhkan appointment saya, I punya activity kerana I nak memaksa saya disiplin. Itu yang I punya cara. Dan I akan manage masa saya betul-betul setiap hari supaya saya tak membazirkan masa itu. So ini cara saya disiplinkan diri saya. Okay. Saya tahu kerana bila kita nak mencapai sesuatu yang besar kan, kita kena sacrifice kan, itu benda. Okay. So then apa lagi ya? Okay, so yang paling penting adalah tahun ni, okay, kami punya team, kami masih percaya, okay, kami akan dalam team elite, kami akan membawa lagi 15 orang CBM dalam team kami. Setakat ini kami dah ada 6 orang. 6 orang dah capai, so kita ada 9 lagi. Okay, kami pasti capai CBM dalam tahun ini juga. Okay, dan saya pun nak buat satu goal setting ialah dalam 2023 I juga akan nak mencapai GLT saya to 7.5k. Okay, so itu adalah goal setting saya. Terima kasih Sifu, thank you everyone. Okay, thank you. So nampak even orang old timer bila masuk kickstart pun you jangan ingat dia kita sudah tahu sudah apa. So pun boleh dapat juga itu apa kita cakap aura tau, dapat aura dari the whole kickstart ini. So kita sama-sama doa bagi Sean and Olive. Yes, GLT. Ya, kita perlu lebih ramai lagi wakil GLT from BOI 9333 group. Okay. So thank you, dan we move on to Hasya. Yes. Hasya ada?
Ada. Yes, morning. Assalamualaikum. Selamat pagi Sifu. Pagi. Saya ingatkan saya tak dapat. Sebab saya dapat nombor 2 tadi, tangan jatuh. Saya angkat balik. Alhamdulillah dapat juga. Saya bersyukur alhamdulillah pagi ni masih bernafas, keadaan sihat. Semalam saya rasa kurang sihat. Tapi saya dapat satu ilmu dan satu tip daripada Tapayaki India hari tu. Saya lupa dia punya host. Dia ada bagi satu tip, kalau kita demam, kita ambil satu gelas AVG campur dengan garam sikit, propolis 4 biji. Saya terus buat semalam. Saya buat 4 jam sekali, 4 jam sekali. Saya buat baru 2 kali. Alhamdulillah pagi ni, syukur alhamdulillah badan saya terasa sihat. Dah hilang rasa panas. Alhamdulillah, itu satu tip tu. Siapa-siapa yang ada demam, kita ambil 1 gelas, terus ambil 1 gelas ABG, masuk sikit garam sikit, jangan banyak, sikit aja, atau propolis 4 biji. Alhamdulillah. Itu aja, tak payah makan Panadol, tak payah makan ubat demam. InsyaAllah. Saya yakin dengan produk ni boleh meyakinkan kita dapat cepat sembuh. Itu satu tip saya semalam, saya dapat satu. Lagi satu, saya suka alhamdulillah pagi ni saya lepas coaching dengan Maifuza. Alhamdulillah lah dapat lagi ilmu. Tanya pada Maifuza dan juga dapat dokong satu orang adik dapat CBM. Alhamdulillah saya tanya pada Maifuza. Lagi satu, saya bersyukur alhamdulillah semalam saya rasa bersemangat. Saya nak dapatkan 50 cc dalam masa 2 bulan ni. Saya buat satu kerja gila-gila dengan saya punya leader Salma Jamil. Saya buka book semalam dekat satu tempat dekat Jeking Si Alam. Orang kata memang malu. Jadi saya dapat satu ilmu dan dapat satu tip daripada Sifu, daripada buku 1 juta bukan emas, 1 juta bukan wang. Sifu ada cakap dulu pun Sifu pun malu. Jadi Sifu buang malu tu untuk nak berjaya. Jadi saya ikut. Saya nak buat macam Sifu. Kita buang malu tu. Jadi kita kena berani. Kita kena buat apa yang kita nak. Kita yakin pada diri kita, kena izin Allah. Kita yakin pada Allah, Allah tu tolong kita. Jadi kita nak tolong orang, kita kena yakin pada kita dan kita minta pada semua orang dapat apa yang kita nak sharekan produk aloe vera ni, kebaikan dia untuk kesihatan orang ramai dan juga untuk orang yang boleh mendapat duit yang gemuk. Jadi saya dapat buka semalam dekat Sialam. Rasa malu jugalah nak edarkan nak edarkan flyers kan. Tapi saya cakap dengan saya punya leader Salma, kita buang malu kita. Sekarang kita kena buang malu kita. Kita kena berani macam itu. Kita kena berhadapan dengan orang ramai. Sebab niat kita nak bantu orang, nak kayakan orang, nak sihatkan orang. Jadi semalam saya buat, alhamdulillah, kata walaupun tak ada sambutan, tapi alhamdulillah lah saya dapat berdepan dengan orang-orang yang ramai. Jadi saya nak buat lagi. Saya cakap dengan Salma, kita teruskan. Sebab saya pun dah dapat lampu hijau dengan suami saya. Dia kata buatlah. Dia kata dia kalau awak dah niat nak buat, kata dia. Jadi saya dah dapat lampu hijau dengan suami saya. Alhamdulillah bersyukur sebab kita kena minta izin dengan dia. Dia suami kita, kalau dia tak izin pun kita tak boleh nak buat apa. Jadi alhamdulillah dia dah bagi saya izin pada saya, buatlah. Dia kata dia kalau awak nak berjaya awak buatlah, dia kata dia. Tapi jagalah kita punya kata kita sebagai isteri, kita kena jaga jugalah, berbataslah. Itu je lah. Jadi saya cakap, awak tengok ni, Mak Yah. Mak Yah kan, dia CBM Mak Yah. Cakap, ini Mak Yah macam itu. Dia dah naik pentas dunia macam itu. Jadi saya nak yang kedua, Mak Yah yang kedua naik pentas dunia. InsyaAllah, minta doakan semua. Saya boleh dapat macam itu. Saya cakap kita dengan suami saya. Dia kata, buatlah. Dia kata dia, kalau awak berjaya, alhamdulillah. Dia berdoakan untuk yang dia
Jadi tulang belakang lah saya, dia doakan, dia cakap itu. Itulah saya minta doakan Sifu dan kawan-kawan dalam ni, doakan saya berjaya seperti Mak Ayah. Yang CBN Mak Ayah tu, insyaAllah. Jadi saya ni Mak Ayah yang kedua, doakan saya berjaya. InsyaAllah, mudah-mudahan Sifu, doa-doa kawan ni, saya lagi bersemangat dan lagi kuat cabaran Forever ni. Memang ramai lagi orang yang belum kenal Forever. Walaupun benda ni dah lama, tapi memang ramai yang belum nampak lagi botol kuning ni. Jadi kita kena edarkan, ramaikan. Walaupun kita tak ada iklan gunakan orang, kita lah yang gunakan sendiri. Mengenalkan Forever ni, botol kuning ni adalah senjata 5cc kita. InsyaAllah. Doakan semua kawan-kawan saya terus berjaya. Terima kasih. Thank you. Wah. So kita thank you hari ini dapat tips ubat semula jadi untuk demam. Dan Sifu nak bagi tahu suami yang izinkan isteri buat Forever adalah suami yang paling pandai, paling cerdik di dunia ini. Kenapa? You tengok ramai suami hari ini sudah kena redeem, betul? Tak perlu kerja lagi, dapat hadiah lagi. Ada hadiah rumah, hadiah kereta, Mustang, macam-macam, Mercedes Benz. So ada lagi good news. Nanti Sifu akan share good news. Okay, but last, Sifu nak minta seorang untuk share lagi. Ini pun sama, dia macam Kak Hasya juga. Dia tangan terjatuh tadi. Tangan dia terjatuh. Okay, yes, kita punya RPCM, Yuslida Osman. Selamat pagi, morning. Hello everyone. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, jadi hari ini saya rasa sangat syukur kerana dapat bersama dengan anda. Dan terima kasih kepada Sifu bagi peluang. Suatu tadi masa Kak Hasya cakap tangan terjatuh, saya tergelak. Sebab itu adalah ayat yang paling sesuai. Saya punya tangan pun terjatuh tadi. Okey semua, apa khabar you all semua? Semangat tak hari ini? Selepas anda dah bersama-sama menonton kita punya English Kickstart. Semalam, tim saya ramai yang join dan mereka cakap apa tahu? Diorang tak sangka English Kickstart daripada BOI ni, dia punya level dia sangat luar biasa. Pertama sekali, ia mudah difahami. Iaitu kita punya English ni adalah English yang orang biasa-biasa pun boleh faham. Jadi ini satu pendekatan yang baik di mana kan saya perasan benda ni dia akan buatkan kita rasa macam kita dah mula mempertingkatkan kita punya mutu kita. Kita dah mula mempertingkatkan kita punya level kita sebagai seorang FBO. Sebenarnya kawan-kawan kita yang mana sedang CCTV kita ni, okay, yang CCTV kita selama ni, dia akan terkejut dengan diri kita. Okay, kalau you sebagai host ataupun speaker, dan you menjadi host dan speaker untuk satu event yang bukan bahasa you sendiri, ia memang sangat impresif. Dan apatah lagi jika you join sebagai peserta. Subhanallah. Bila you update dekat FB you, dekat IG you, orang lihat anda sebagai peserta. Saya tak kata sebagai speaker, tapi sebagai peserta, mereka akan impress nampak you di level yang lain. Tidak seperti you yang dulu. Okay, ini yang kita nak tau. Ini kita nak di mana bila you join satu perniagaan, orang akan reject you, akan say no kepada you. Tetapi mereka tidak pejam mata. Mereka sedang buka mata lagi besar untuk melihat you. Jadi bila you masuk dalam Forever Living, benda yang sangat penting adalah untuk orang melihat anda punya perubahan. Kita selalu fikir, oh bila aku dah masuk ke bisnes ni, orang nak tengok kereta aku dah besar ke belum? Emas aku dah banyak ke belum? Sebenarnya kita jangan fikir tu. Kita fikir orang ni bila dia tengok kita ni dah mula masuk satu perniagaan, mereka nak lihat kita punya perubahan. Kita yang dulu dengan kita yang sekarang. Dan benda yang paling dia nak tengok adalah kita punya attitude. Kalau dulu kita orang yang negatif, suka cakap benda-benda yang tak best kat FB, suka cakap benda-benda yang kata yang negatif lah yang ada kat FB tu. Tapi sekarang ni dia tengok, si Polan, contoh nama dia Siti. Siti ni sejak join Forever, aku tengok dia selalu update benda-benda yang positif. Siti ni bila dia masuk dalam Forever,
sangat tidak menyesal untuk you all selepas ini kalau ada English Kickstart. Okay, ada English Kickstart. Sangat penting untuk you join. You faham ke tak faham ke? Yang penting you join. Sebab English yang kita gunakan adalah simple. Kemudian benda yang paling penting, aura tu. Aura tu yang akan membuatkan anda ni akan rasa lain macam. Meremang bulu roma, kadang-kadang hanya mendengar suara speaker saja. Itu pun dah buatkan anda rasa nak buat, tak faham apa, nak buat juga. Sebab excitement dari speaker tu yang akan menjadikan anda punya energi lain macam. Okay? So, lepas pada ni dekat FB anda, ingat, FB kita adalah tempat kita cari makan. Jangan rosakkan FB, jangan rosakkan IG dengan letak benda-benda yang tidak cantik. Okay? Contoh seperti luahan perasaan, perli-perli ataupun sedih. Tak mau share. Okay? Memang kita kata kita kena be yourself. Tetapi anda kena ingat, apabila anda menjadi seorang FBO, anda perlu ada karakter. Okay? You kena ada dalam mood karakter seorang FBO. Anda kena tahu apakah karakter seorang FBO. Seorang yang positif, seorang yang ceria, seorang yang excited. Itu adalah karakter-karakter. Jadi bila anda keluar daripada karakter itu yang menyebabkan orang dah tidak pandang anda lagi. Jadi contoh, saya bagi contoh lah. Kita tengok kan. Sebagai seorang badut. Okay, you pernah tengok badut tak? Badut kan? Tahu. Badut tu, apa karakter dia? Ceria. Karakter dia menggembirakan orang. Jadi bila dia dah mula pakai kostum seorang badut tu, dia punya attitude, dia punya karakter terus berubah. Lepaskan dia punya kostum tu, masa tu barulah dia jadi, mungkin dia orang yang pendiam, orang yang tak banyak cakap, orang yang introvert. Tapi once dia pakai kostum tu, dia ubah diri dia mengikut karakter yang perlu dia. Macam kita dalam Forever Living. Sebagai FBO, kita ada karakter kita yang kita perlu kekalkan. Jangan rosakkan karakter. Okay? Jadi dekat FB, saya betul-betul harap semua terus tunjukkan karakter FBO yang best. Karakter FBO yang disenangi. Sebab percaya cakap saya, jika anda jaga FB anda dengan IG anda dengan sebaik-baiknya, saham anda akan naik. Anda nak tak saham anda naik? Saya tanya terus terang, anda nak tak saham anda naik? Kalau anda nak saham anda naik dekat FB, dekat IG, anda kena pastikan anda menjaga karakter anda di social media dengan sehabis baik. Walaupun anda sedang sedih, anda sedang marah, anda sedang putus asa, anda sedang apa pun saja, jangan terlepas daripada karakter. Okey semua? Jadi saya harap kepada semua, tolong doakan saya, Yuslida, untuk settle dengan lebih bergaya pada tahun ini. Saya memerlukan plus minus lagi. Okey, kalau you all dengar, saya nak bagi semangat pada you all. Kalau you all kata saya perlukan lagi 200cc untuk settle CBM. Downline saya, kaki 600cc, dia perlukan lagi 300cc untuk dia settle solid manager. You rasa dah besar sangat. You rasa besar sangat. Banyaknya 200cc. Banyaknya 300cc. Lepas tu bila you rasa terlalu besar, kadang-kadang you rasa macam susahnya aku nak capai. Tapi you tahu tak, ada orang lain yang apa tu, yang dia punya apa yang dia perlu cari tu lagi besar pada you. You tahu tak, macam saya contohnya, saya beritahu saya tak malu punya orang. Daripada dulu lagi, ingat tak dulu, waktu saya kata saya nak jadi GL, tak, saya belum pernah CBM. Kelakar tak you all? Saya tak pernah CBM. Tahun pertama tak CBM, tahun kedua tak CBM. Tapi tahun ketiga, saya bising beritahu orang, saya nak jadi GLT, saya buat public announcement, peduli apa saya, kan? Jadi, bila tahun ini, saya sekali lagi, saya nak jadi GLT. So, kita faham, GLT adalah setiap tahun kita perlu fight. Okay? Jadi, hari ini, saya nak bagi tahu pada anda semua, kalau you rasa you masih jauh dengan
you punya target dan you mula rasa dah goyang, rasa ragu-ragu, rasa macam boleh ke? Mari sini saya nak bagi tahu. Saya, youth leader, masih lagi perlukan lebih kurang plus minus dalam 1,800 cc untuk ke GLT. Banyak tak daripada you? Banyak tak daripada you? Yes, lagi banyak daripada you. You hanya perlukan 100 cc, 200 cc, 300 cc saja. Saya perlukan lagi 1,800 cc. Banyak tak? Dan saya tidak malu dan saya tak pernah down. Dan saya tidak pernah kata tak boleh. Dan saya tidak pernah rasa sedih. Okey, mula-mula tu kita manusia. Memang saya mula ada rasa down. Lepas tu saya pandai tau. Saya memang pandai. Saya cakap saya memang pandai. Saya cari siapa? Saya cari Sifu. Kita orang berniaga, kalau kita tengah rasa tak betul, cari you punya mentor. Jangan senyap-senyap. Bila you cari mentor, you akan jadi lain tau. So saya, yang penting mentor kita akan buatkan kita fikir, kau boleh. Yes you can. Kalau mentor kita pukul sikit kita pun, tak apa. Terima kasih pukul. Macam tu. Jadi saya perlukan lagi 1,800 cc plus minus lagi. Tapi you tengok saya macam mana? Saya masih lagi excited. Saya masih lagi positif. Kerana saya percaya apa yang Sifu dah ajar, iaitu the law of apa? Siapa ingat? Hari ni Sifu dah ajar? The law of expectation. Dan lagi apa? The law of apa? Tulis kat ruangan chat. Cepat. The law of apa? The law of expectation dan the law of... cepat. Jangan sampai Sifu yang tulis. Kalau Sifu... Sifu ada tulis je. Sifu ada tulis. Okay? The law of belief. Jadi saya nak bagi tahu, kalau you rasa you susah, ada lagi orang yang lebih susah daripada you. Kalau you rasa you punya sisi banyak lagi tak capai, ada lagi orang yang banyak lagi tak capai. Jadi kita fikir nombor 1, bersyukur. Bersyukur you punya sisi dah setakat itu sekarang. Alhamdulillah. Tapi nombor 2, tengok orang yang lagi susah daripada you. You akan lebih percaya sebab you tengok orang yang susah daripada you tu, dia tak give up. Dia semangat. Dia keep on going, keep on pushing. Fa'amal itu maksud dia. Jadi you all semua, saya harap, okay, kena percaya pada diri. Kalau saya beritahu, setakat nak dapat 1,800 tu sebenarnya untuk Tuhan kecil sangat, betul tak? Untuk manusia memang besar. Tapi kalau kita tak mampu, kita minta dengan Tuhan. Sebab Tuhan dia dah ciptakan langit, bumi, manusia, semua dia ciptakan. Setakat 1,800 cc. Kacang je Tuhan nak bagi. Kalau Tuhan nak bagi, betul tak? Jadi, dalam keadaan yang terdesak, last kali, dalam keadaan yang terdesak, terlalu banyak permintaan, di mana masa terlalu singkat, tukarkan doa permintaan kepada mohon keampunan. Okey? Dengar baik-baik saya cakap. Dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan permintaan yang terlalu banyak, dalam keadaan masa yang singkat, tukarkan permohonan permintaan anda kepada permohonan keampunan pada Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang boleh bantu kita. Tak ada siapa dah boleh bantu kita dalam keadaan yang singkat ini. Jadi, kalau you dah putus asa sekarang, bermakna you dah putus asa dengan Tuhan. Tuhan tak suka, Tuhan marah. Jadi kita jangan buat macam tu. Sebab tu saya kata, perniagaan ini adalah jalan kita menuju ke syurga. Setuju tak? Perniagaan adalah jalan untuk you menuju ke syurga kerana you punya pendirian terhadap Tuhan di level yang cukup lain. Okay? Jadi saya doakan kejayaan pada anda, doakan kejayaan ke saya dan kita semua terus bersatu. Kita semua ingat apa, tidak guna kita bersaing. Tidak guna kita bersaing kerana kerjasama itu lebih baik. Alhamdulillah. Okay? So terima kasih pada semua. I love you dan untungkan bila suami dia bagi isteri buat forever living kerana hari ni dia boleh naik Mercedes. Okay, bye. We love you. Okay, thank you. Nampak? Ini adalah suami yang paling cerdik dekat dunia. Okay,
So last but not least, Sifu baru terima satu good news lagi. Ada anak didik lagi seorang yang akan ambil ini Mustang kuning. So kita tambah lagi satu biji Mustang kuning pada Sabtu ini. Okey, memang dahsyat. Ini pun suami yang cerdik. Suami yang izinkan isteri buat whatever. Dan sekarang boleh bawa Mustang. Okey. So thank you. So Sifu harap hari ini Teppanyaki ini akan bagi kamu banyak inspirasi. Banyak kita minta RPCM untuk buat closing memang dahsyat lah, memang dahsyat, penuh dengan api sekarang dalam Zoom room. Okay, so bagi mereka yang tak sempat sharing, ingat jangan kecewa, jangan putus asa. Masih ada banyak Teppanyaki lagi pada masa akan datang. Okay, kita ambil peluang, masuk awal lagi. Cepat angkat tangan, pastikan tangan jangan terjatuh. Okay, you boleh share nanti. Okay, last but not least, kita sama-sama nyanyikan lagu slogan kita untuk tamatkan Teppanyaki hari ini. Dan jangan lupa, hari ini adalah hari last untuk 5 sisi. Okay, so are you ready? Ready. Go, go, go. Millionaire. Bye bye.